tidak terhenti sampai di situ. Mereka mengumumkan kepada semua kabilah yang berada di Mekah dan juga kabilah-kabilah yang berada di luar kota Mekah bahawa sesiapa yang berjaya membawa Muhammad hidup atau mati, maka orang itu akan dihadiahkan dengan 100 ekor unta yang terbaik yang ada pada orang-orang Quraisy. Nanti kita akan sambung bagaimana ya kisah berikutnya. Allah, itu dia Ustaz. Kalau kita lihat kisah-kisah ini menggambarkan satu perkara yang kita harap tak berlaku kan. Tapi kisah-kisah pengajaran ini sebenarnya adalah satu kisah yang kita perlu ambil teladan. Kita nak sambung kejap lagi berkaitan dengan kisah Suraqah bin Malik ini untuk anda. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Jenengan Sekalian, meneruskan lagi perkongsian dalam rancangan Hayatus Sahabah bersama Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Silakan Ustaz. Ahbabuna fillah, Suraqah bin Malik Al-Mudlaji pada ketika itu sedang berada di dalam satu kumpulan kaum di Qudaid yang tidak jauh daripada kota Mekah. Tiba-tiba datanglah seorang utusan Quraisy yang datang kepada mereka memberitahu tentang hadiah besar yang akan diberikan oleh pembesar-pembesar Quraisy bagi siapa yang mampu untuk menangkap Muhammad hidup atau mati. Tatkala Suraqah mendengar hadiah 100 ekor unta tersebut, sifat tamak mula datang pada dirinya. Akan tetapi dia masih mampu untuk menahan diri dan tidak berkata sesuatu apapun, tidak menunjukkan reaksi seolah-olah dia akan merebut hadiah tersebut. Sehinggalah dia dengan ketamakan itu perlahan-lahan bangun meninggalkan orang lain. Dalam hal keadaan mereka tidak sedar, Suraqah telah pun meninggalkan mereka. Sebelum Suraqah pergi meninggalkan kumpulannya itu, dia melihat ada seorang daripada kaumnya yang datang dan berkata, "Demi Allah, aku baru saja berselisih dengan 3 orang yang aku rasakan mereka adalah Muhammad, Abu Bakar dan juga penunjuk jalan." Maka dengan serta-merta Suraqah berkata, "Bukan, mereka adalah Bani Fulan yang mencari unta mereka yang sesat." Salah seorang daripada mereka berkata, "Mungkin juga begitu." Kemudian orang tersebut pun berdiam diri kerana berita yang disampaikannya itu telah dikatakan tidak benar. Kemudian Suraqah duduk sebentar bersama dengan kaumnya yang lain supaya tidak seorang pun yang syak dengan ketamakannya itu. Tatkala mereka mula berbicara tentang hal-hal lain, Suraqah dengan perlahan-lahan meninggalkan majlis itu. Beliau pulang ke rumah. Beliau memberitahu kepada budak suruhannya dengan nada yang cemas untuk menyiapkan kudanya tanpa pengetahuan orang lain dan diikat di tengah-tengah lembah yang beliau akan ambil di sana. Dia juga menyuruh budak itu untuk membawa senjatanya dan keluar dari belakang rumah sehinggalah tidak dilihat oleh orang lain. Lalu diletakkan senjata tersebut tidak jauh daripada tempat ikatan kudanya itu. Suraqah mengenakan pakaian perangnya. Beliau menyandang senjatanya, menunggangi kudanya, lalu pergi menyusuri jalan untuk mendapatkan Muhammad sebelum diketahui oleh orang lain, dan dia berhajat untuk dia meraih hadiah yang besar yang telah dijanjikan oleh orang-orang Quraisy. Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suraqah bin Malik ini adalah seorang yang terkenal sebagai penunggang kuda yang ternama. Beliau memiliki tubuh yang sangat tinggi, badan yang sangat sasa, dan beliau juga merupakan orang yang sangat hebat dalam mencari jejak orang yang hilang, dan beliau juga merupakan orang yang sanggup menghadapi berbagai-bagai rintangan di dalamnya perjalanan. Di samping itu, dia juga adalah seorang yang cerdas, dan dia juga merupakan seorang pensyair yang terkenal di kalangan bangsa Arab.
kudanya pun adalah seekor kuda yang sangat hebat berlari, dan merupakan kuda asli daripada kuda-kuda orang Arab. Berangkatlah Suraqah menelusuri laluan-laluan yang disangkanya laluan yang dipilih oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama berjalan, maka kudanya telah tersadung, menyebabkan Suraqah jatuh daripada pelana. Hal itu membuatkan Suraqah yang menjadi cemas. Dia berkata, "Apa ini? Celaka kamu wahai kuda." Dia lalu berniat untuk kembali ke rumah, akan tetapi niatnya untuk kembali ke rumah itu dibatalkan tatkala dia mengenangkan 100 ekor unta yang ditawarkan. Tidak jauh dari tempat kudanya terjatuh, Suraqah barulah perasan akan kelibat Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Maka Suraqah segera mengambil busur panahnya, akan tetapi tubuhnya pula kaku dan dia tidak mampu bergerak daripada tempatnya. Keadaan itu disebabkan dia melihat kaki-kaki kudanya terbenam di tanah, sementara ada asap yang mengepul di hadapan kuda tersebut yang menutupi kedua mata Suraqah dan mata kudanya. Suraqah mencuba untuk menarik kuda tersebut dan mendorongnya agar ia menuju ke arah baginda sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi rupanya kaki kuda itu sudah pun melekat di tanah dan tidak mampu lagi untuk keluar, seolah-olah terpaku dengan paku besi yang tidak dapat dicabut lagi. Maka Suraqah segera melihat ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Lalu beliau meraung-raung memanggil mereka, "Wahai orang yang berada di sana, tolonglah kalian, berdoalah kepada Tuhan kalian untuk melepaskan kaki kudaku. Aku akan membiarkan kamu pergi," janji daripada Suraqah. Maka Rasulullah SAW segera berdoa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat rahimnya dan juga kasihnya kepada nabinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan kaki Suraqah, melepaskan kaki kuda Suraqah. Akan tetapi sesudah dia berjaya terlepas daripada keadaan tersebut, ketamakan mula menguasai dirinya. Maka dia segera menghentak kudanya untuk berlari mengejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka pada ketika itu sekali lagi tiba-tiba kaki kuda Suraqah terbenam ke tanah, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Maka Suraqah sekali lagi meminta tolong kepada Rasulullah SAW yang berkata, "Wahai Muhammad, kalian boleh mengambil bekal, barang dan senjataku. Kalian dapat memegang janjiku ini, bahwa aku akan menghalang orang lain daripada mengejar kalian di belakangku." Maka Rasulullah SAW berkata kepada Suraqah, "Kami tidak memerlukan barang dan bekalmu, wahai Suraqah. Akan tetapi suruhlah manusia yang mengejar kami untuk kembali. Maksudnya pintaslah orang-orang yang mengejar kami dengan helah." Kemudian Rasulullah SAW berdoa dan akhirnya kuda Suraqah dapat terlepas daripada keadaan yang terbenam itu. Tatkala Suraqah hendak kembali pulang kepada kaumnya, ketika mana dia beralih arah daripada mengejar baginda kepada membelakangi baginda SAW, maka pada ketika itu baginda SAW dan baginda berseru kepada Suraqah bin Malik dengan satu seruan, "Apa pandanganmu wahai Suraqah bila engkau nanti akan mengenakan gelang-gelang Raja Kisra, yakni Raja Parsi?" Suraqah bertanya dengan kehairanan, "Apakah itu Kisra bin Hurmuz yang kau maksudkan?" Maka baginda SAW menjawab, "Benar, Kisra pustranya Hurmuz suatu masa nanti
akan diberikan kepadamu, ya, akan gelang Raja Kisra bin Hurmuz. Maka Suraqah berkata, demi Allah wahai Muhammad, aku yakin bahawa agamamu akan muncul dan urusanmu juga akan hebat. Berjanjilah kepadaku bahawa engkau akan memuliakan aku bila aku datang ke dalam kekuasaanmu. Tuliskanlah janjimu itu kepadaku. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam meminta Abu Bakar menuliskan janji baginda sallallahu alaihi wasallam akan jaminan keamanan terhadap Suraqah bin Malik, dan juga ya, dengan janji Suraqah akan diberikan dengan gelang Raja Parsi tersebut. Apa kisah selanjutnya, insya-Allah kita akan sambung ya selepas ini. InsyaAllah, rakan-rakan pendengar sekalian, untuk anda jangan ke mana-mana, kita nak sambung sekejap lagi berkaitan kisah para sahabat Suraqah bin Malik. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami hanya di IJIM FM. Kita kembali untuk perkongsian selanjutnya berkaitan kisah Suraqah bin Malik menerusi rancangan Hai Tu Sahabat. Silakan Ustaz. Kembalilah Suraqah ke kampung halamannya dengan menelusuri jalan tersebut. Beliau mendapati banyak orang sedang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiap kali mereka terserempak dengan Suraqah. Beliau mengatakan, aku telah mencarinya dari seluruh penjuru bumi, jengkal demi jengkal. Kalian sudah tahu kemampuanku dalam mencari jejak. Aku tidak menemui di manapun jejak Muhammad di arah ini. Suraqah telah menyembunyikan kisahnya dengan Nabi SAW dan juga para sahabatnya, sehinggalah dia merasa yakin bahawa baginda SAW telah pun tiba di Madinah dan sudah aman daripada ancaman Quraisy. Pada saat itu barulah Suraqah menceritakan kejadian tersebut. Tatkala Abu Jahal mendengar kisah Suraqah dengan Nabi SAW dan apa yang telah dilakukan oleh Suraqah, Abu Jahal mencemuh dan mencerca kebodohan, ketakutan dan sikap Suraqah yang telah mensia-siakan kesempatan untuk membunuh Muhammad ataupun menangkap Muhammad. Maka Suraqah menjawab cemuhan tersebut dengan satu syairnya, yang maksudnya, wahai Abul Hakam, demi Allah, jika engkau menyaksikan kudaku yang terbenam, engkau akan mengetahui tanpa ragu bahawa Muhammad adalah Rasul utusan Tuhan yang membawa kebenaran. Lalu siapakah aku untuk menghadapinya? Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari terus berganti sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya ya berhijrah meninggalkan Mekah kerana terusir dan keluar meninggalkannya secara sembunyi-sembunyi di tengah kegelapan malam. Kini telah tiba saatnya baginda sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penakluk yang dikelilingi oleh para penyokongnya yang menghunuskan pedang dan menyiapkan panah untuk menentang penentang-penentangnya. Para pembesar Quraisy yang dahulunya menghiasi muka bumi dengan kesombongan dan keangkuhan, kini mereka mendatangi Muhammad dengan rasa takut dan penuh harap. Mereka meminta belas kasih kepada Muhammad dengan berkata, apa yang akan engkau lakukan terhadap kami? Nabi SAW bersabda kepada mereka dengan kelembutan seorang Nabi, pergilah, kerana kalian semua bebas merdeka. Masya Allah, kita lihat Syafi'iyah bagaimana Rasulullah SAW ya, saat Nabi kita SAW mampu untuk membalas tiap-tiap kejahatan orang Mekah terhadap baginda, tetapi baginda SAW ya pilih untuk memaafkan. Masya Allah, itulah hebatnya akhlak ya dan pekerti baginda SAW. Ya, sehebat-hebat manusia ialah orang yang mampu memaafkan orang lain di saat dia menguasai keadaan dan dia boleh ya melakukan sesuatu terhadap orang yang bersalah itu. Pada saat itulah datang Suraqah bin Malik
ya, beliau yang pada ketika itu menyiapkan kenderaannya dan berangkat bertemu Rasulullah SAW untuk mengumumkan keislamannya di hadapan baginda SAW. Beliau pun membawa panji-panjinya dengan Nabi SAW yang pernah ditulis 10 tahun yang lalu. Masya Allah, dia bawa surat perjanjian yang ditulis oleh baginda sallallahu alaihi wasallam 10 tahun yang lalu, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan sesuatu kepada beliau. Suraqah berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Ja'ranah. Aku pun masuk dalam barisan rombongan orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar tersebut lalu memukul aku dengan belakang panah mereka sambil berkata, hei, apa yang kamu inginkan? Aku terus meredah barisan manusia yang ramai sehingga aku berada berdekatan dengan Nabi SAW yang pada ketika itu baginda sedang berada di atas untanya. Aku pun segera mengangkat panji perjanjian tersebut, Masya Allah, mengangkat surat perjanjian tersebut, dan aku berkata, ya Rasulullah, saya adalah Suraqah bin Malik. Inilah perjanjianmu yang berada di tanganku. Rasulullah SAW bersabda, marilah kamu ke sini wahai Suraqah, sebab ini adalah hari untuk menepati janji dan menunaikan kebaikan. Aku pun mendekat ke arah baginda dan aku menyatakan keislamanku di hadapan baginda. Aku mendapatkan kebaikan dan kebajikan yang besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya beberapa bulan berselang sejak Suraqah bin Malik berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menjemput nabinya kembali kepada Allah. Suraqah menjadi begitu sedih dengan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau terus mengenang hari di mana dirinya berniat untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam kerana ingin mendapatkan 100 ekor unta, dan bagaimana ketamakannya itu sehingga dia sanggup untuk memilih unta daripada memilih untuk menjadi salah seorang daripada manusia yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suraqah terus mengulangi sabda baginda kepadanya, bagaimana pendapatmu wahai Suraqah bila engkau memakai gelang-gelang Raja Kisra? Dia terus mengucapkan sabdaan baginda tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun bahawa suatu hari nanti dia pastilah akan beroleh apa yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Faruq ketika mana kerajaan Parsi yang dikalahkan oleh angkatan Sayyidina Umar, yang mana utusan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ke Madinah telah menyampaikan kabar gembira akan penaklukan seluruh jajahan Parsi seperti mana yang telah mereka dambakan dan idam-idamkan, dan mereka juga berjaya mendapat harta rampasan yang begitu banyak. Tatkala harta itu diserahkan kepada khalifah, beliau melihat dengan kehairanan di antara harta ghanimah tersebut terdapat akannya gelang raja yang berhiaskan dengan permata, juga ada pakaiannya yang dijahit dengan benang emas, kalung yang dipenuhi dengan berlian, dan 2 gelang miliknya yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia sebelumnya, dan banyak lagi perhiasan milik Raja Parsi yang telah dibawa pulang. Umar lalu melihat satu persatu harta tersebut, dialih-alihkan harta itu dengan tongkat di tangannya. Kemudian dia menoleh ke arah orang ramai di sekelilingnya sambil berkata, ada sekelompok orang yang memberikan harta ini kepada para pemimpinnya. Ali bin Abi Talib yang kebetulan hadir pada saat itu berkata, hal itu terjadi kerana engkau mampu menahan kehormatan diri, maka para rakyatmu pun juga mampu menahan diri mereka, ya Amirul Mukminin. Kalau kau suka memakan harta, mereka pun juga akan suka memakan harta seperti kamu. Pada saat itulah Umar Al-Faruq memanggil Suraqah bin Malik, lalu memakaikan kepadanya akan pakaian Raja Kisra itu.
dia juga dipakaikan gelang milik Raja Parsi. Maka pada ketika itu menangislah Suraqah bin Malik kerana terkenangkan akan janji yang telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah ia tertunai di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikianlah yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah yang besar bagaimana janji seorang nabi itu tidak pernah dihampakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita ini muslimin dan muslimat, banyak janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda sebutkan dan janjikan untuk kita. Maka yakinilah akan janji tersebut. Insya-Allah kita pasti akan meraih janji-janji yang telah dituturkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Wallahu alam. InsyaAllah Ustaz, itu dia, kalau kalimah janji itu perlu kita tunaikan, dan apatah lagi janji yang melibatkan dalam agama kita ini yang perlu kita tunaikan Ustaz. InsyaAllah Ustaz, di hujung ni pimpinan doa daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kami mendedahkan tangan kehambaan kepadamu ya Allah, menyeru asma-Mu ya Rahman. Rahmatilah kami ya Rahim, kasihanilah kami ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Bantulah kami di dalam ibadah bulan Ramadan ini ya Allah. Bantulah kami semua dalam siyam, dalam qiyam, dalam tilawatil Quran, dan dalam menjaga pendengaran, penglihatan, dan juga menjaga lisan ya Allah. Kau golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang akan beroleh ganjaran pahala yang besar sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Nabi-Mu ya, kepada mereka yang berpuasa, kepada mereka yang sabar, kepada mereka yang tabah, kepada mereka yang bertawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman Rahimin, rahmatilah kami dan seluruh umat Nabi Muhammad, dan golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang berjaya dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani di atas perkongsian kisah para sahabat yang bernama Suraqah bin Malik, yang juga boleh kita ambil iktibar dan juga manfaatnya daripada kisah ini. InsyaAllah Ustaz, semoga kita berjumpa lagi untuk minggu yang akan datang pula. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.